أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: العائق الثالث الشيطان. Baris yang ketiga, muka surat 34. Al-'aiqus tsalitsu asy-syaitanu, yang menegahkan yang ketiga itu ialah syaitan. Bermula suatu yang menegahkan, yakni yang menegahkan daripada ibadat kepada Allah. Yang ketiga, semua ada 4 perkara hari itu yang menegah kita daripada boleh mengerjakan ibadat. Ini halangan kita. Inilah batu yang duk galang tengah jalan. Kita nak jalan pi tak boleh. Lagu tu mana al-aiq ni. Dah, kecuali kena lempak buang kuih dulu batu tu. Dah, kecuali kita kena sepak. Kalau boleh sepak, sepaklah. Kalau boleh kuih buang. Selagi batu, kan, batu hak duk tengah-tengah jalan kita ni, duk galang di tengah jalan kita, kita nak pi tak boleh, sangkut dalam tengah-tengah ni. Nah, itulah contoh nak faham maksud yang menegah. Jadi semuanya ada 4 perkara. Jadi ini yang ketiga daripada 4 perkara yang menegah, iaitu ialah syaitan. Yang ni tak ada lah, kan? Dah, syaitan lah dah antara yang menghalang, sebab yang mengganggu kita nak buat kerja ibadat. Selagi kita tak berdaya, tak berupaya mengalahkan syaitan, selagi itu kita tak boleh nak sampai kepada ibadat. Nak sampai kepada ibadat, bukan sampai kepada Allah lagi ni, kan? Ni jalan nak buat ibadat ni, nak semayang ke, nak puasa ke, nak ikutlah apa ibadat yang ada, kan? Baik. Jadi kata al-musannifnya, kemudian lazimlah atasmu, hai saudaraku, dengan berperang bagi syaitan. Dengan syaitan ni kita kena perang. Jadi pesan Imam Ghazalinya dekat kita, kemudian lazimlah. Lazim tu mesti kok mana pun kena. Lazimlah atasmu, hai saudaraku,
wahai saudara aku yang seagamalah, dengan berperang bagi syaitan, yakni akan syaitan. Kena lawan, kena kasak dengan dia supaya kita pergi perang di medan perang tu. Kan? Bukan boleh duduk slow dengan dia. Bukan boleh turut dia sembelih kita lah. Kita nak sembelih dia ke atau kita nak biar dia sembelih kita ke? Dua tu je. Kan? Jawapan dia, kita lah kena sembelih dia. Ni duk kira duk kena sembelih saja kita ni, umpamanya kalau perang kan. Mati tu dah berapa kali mati dah kalau kita kena sembelih. Kan? Cuma tak mati betul je lagi. Kan? Duk kalah situ kita dengan syaitan. Kalah lah, senang sikit nak faham lagi. Baik. Dan mengeras akan dia akan syaitan. Dan juga lazimlah atasmu hai saudaraku dengan mengerasi akan dia akan syaitan. Jangan duk berlemah lembut dengan dia. Kita kena kasak, kahak. Umpamanya kalau kita nampak depan mata setan-setan ni, ambil tunggu kayu nu katok atas kepala. Jangan duk lemah lembut dengan dia. Lagu tu umpama dia. Kan? Serupa macam kita kalau kata orang pergi perang tu. Dia kan libat lemah lembut dengan musuh dia. Kan? Bukan boleh pergi salam tangan, tanya hang apa habaq, tak ada lagu tu. Kan? Perang ni perang sungguh kasar sungguh. Kan? Kira-kira nak bagi mampuih buang. Kan? Kira-kira nak bagi mati buang. Cuma setan iblis ni tak mati lagi lah. Kan? Cuma tak mau bagi dia menang atas kita ya. Cuma jangan bagi kita terikut kehendak setan ya. Terikut kehendak setan habis ya. Kan? Kita pun penuh dengan nafsu. Kan? Askar syaitan antaranya nafsu. Nafsu hak ada dekat kita. Depa bertolong-tolongan dalam perkara jahat. Nafsu dengan syaitan ni. Baik. Jadi kata al-musannif, dan yang demikian itu ialah kerana dua perkara. Dan bermula demikian itu mana tadi? Pertama, berperang bagi syaitan. Dan kedua, mengeras akan dia. Pasal apa? Kita kena berperang dengan syaitan. Kita kena kasak, keras dengan syaitan. Pasalnya kerana dua perkara. Pasal dua benda ni lah, pasal itu kita kena kasak dengan dia. Kita kena berperang dengan syaitan. Apa dia dua perkara? Pertamanya ialah bahawasanya ia syaitan ialah seteru bagimu. Yang pertama pasal kerana setan ni musuh kita, bukan kawan. Jadi musuh, lawan dia ialah kawan, sahabat. Jadi musuh ni kita kena buat dia sebagai musuh kita lah. Kan? Takkan dengan musuh ni kita nak biar kita tidak berhati-hati, kita ada berbaik sangka dengan musuh kita. Orang tak buat lagu tu. Dengan sahabat, dengan orang baik kita tak payah kita berbaik sangka dengan dia. Tak perlu sangat nak berhati-hati Tapi dengan syaitan kita jangan ada baik sangka langsung dengan dia. Kita kena tohmah jahat dia ni. Kita kena kata hang ni jahat. Kan? Bila-bila masa asalkan ada peluang, nanti kita dhaif, nanti kita lemah aja. Selagi dia murung kita lah. Selagi dia hasut kita lah.
Satgi dia bisiklah perasaan was-was jahat dalam hati kita. Ni musuh ni. Itulah kerja syaitan. Kan? Mencampakkan was-was dalam hati kita. Was-was tu maksudnya bisikan jahat. Dia hasut kita supaya melakukan jahat, perbuatan jahat, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa. Tu reti dia. Baik. Dan tiada tamak padanya pada syaitan bagi maslahah, yakni berdamainya tu syaitan. Dan seterusnya lagi, sambungan lagi pasal apa? Jangan duk lupakan syaitan ni. Jangan duk bagi peluang dekat syaitan atas kita. Sentiasa kita perang, sentiasa kita duk sekat, duk lawan, duk halang dia. Hati kita kena kahak dan lawan. Kan? Lepas tu dengan bantuan doa, zikrullah, banyak lagi lah. Jadi pasal yang kedua, dan tiada tamak. Tak tamak ni makna tak ada harapan. Jangan duk harap. Tu makna tiada tamak. Dan kita jangan duk tamak, jangan duk mengharapkan padanya, yakni pada syaitan, bagi maslahah, yakni akan maslahah. Apa dia maksud maslahah sekarang ni? Yakni berdamai syaitan. Perang kita lah dengan syaitan ni duk kena perang. Faham tak? Ada harapankah dia tu nak berdamai dengan kita? Tu reti dia. Jangan duk harap. Tu tiada tamak tu. Kan? Jangan duk harap syaitan dia nak berbaik-baik dengan kita, tak ada. Daripada kita ni, kejadian awal kita ni lagi syaitan duk main dah. Duk main hasut, bisikan jahat macam-macam sampai kita dewasa, sampai balik, sampai tua, sampai esok kita nak mati. Kok syaitan lupa kita lah. Kok dia terlupa nak mohong kita ke? Ataupun dia nak berdamai, tak mau gaduh dengan dia ni, biar kat dia. Tak ada. Jangan duk harap hak tu lah. Syaitan sama sekali dia tidak akan tinggalkan kita. Ataupun dengan makna lain, dia nak berdamai, tak mau nak bohong dah, tak mau nak tipu kita dah, tak mau nak bisik-bisikkan jahat dah. Jangan duk harap lah, takkan ada. Tu makna dia. Ni perangai syaitan. Lepas tu duk kawan dengan syaitan, tu yang kita pelik kan tu. Nak kawan dengan syaitan, dengan jin, kan? Pelik juga manusia ni. Kan? Padahal nak mati esok, dia ada tepi hang esok. Syaitan ni nak duk hasut hang, nak tipu hang, nak bohong hang esok ni. Baik. Tak apalah, tengok apa kata Imam Ghazali lagi kan. Dan ditinggalkan atasnya, dan ditinggalkan atasnya, yakni atas syaitan. Dan ditinggal ni atah mana? Atah pada kata maslahah, sebelah tu je. Baik, takdir kalam macam ni. Dan tiada tamak padanya bagi ditinggalkan atasnya tu syaitan. Maknanya jangan duk harap syaitan akan meninggalkan kita. Jangan duk harap lah benda tu, takkan berlaku. Sampai mati, hampir-hampir kita nak mati esok. Kan? Sedaya upaya saat nak mati, godaan terbesar dia, hasutan terbesarnya ialah nak mengkufurkan kita. Yang tu yang orang takut. Kan? Apabila kita bercerita tentang saat-saat kematian kita. Kan?
sahabat-sahabat Nabi as-salafus salih. Cerita tajuk mati teriak dandan. Teriak bukan pasal takut nak mati ke dah. Teriak pasal duk fikir macam mana apa kesudahan esok ni. Kan duk harap-harap mati dalam keadaan husnul khatimah, ada iman. Kan takutlah terpercaya dengan setan nak mati esok ni. Takut kita lah. Sebab dalam masa kita nak mati esok, ghaliblah kebiasaan kita ni, kan, kita dalam keadaan leka, lalai, lupa Tuhan, tubuh badan pun lemah, dhaif, sakit, macam-macam. Kan kita cuma duk harapkan pertolongan daripada Allah. Nah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan ada iman. Iman kita dikekalkan oleh Allah. Kita berjaya menepih segala tipu helah daripada syaitan. Satu saja matlamat dia saat kita nak mati esok, iaitu nak mengkufurkan kita. Dia akan reka segala macam tipu daya supaya seseorang itu tadi dia mati dalam keadaan tercabut iman. Jangan duk harap setan ni dia akan berdamai dengan kita. Dia akan tinggal kita, tak mau kacau dah kan. Tak ada lah. Tak ada lagu tu dalam diri setan, tak ada benda tu. Kita sahaja yang lupa akan syaitan. Kan? Baik. Lepas itu kata musannif, kata Imam Ghazali lagi, tetapi tiada memadai akan dia, melainkan dibinasakan kamu sekali-kali. Tuh ingatlah ni, kan, jangan lupa dengan syaitan jahat dia ni. Kita beringat. Tetapi yakni bahkan tiada memadailah akan dia, akan syaitan, bagi diri syaitan ni belum mencukupi lagi atau tak memadai. Dia ni, orang yang syaitan ni, dalaman dia tak memadai, tak cukup lagi, melainkan barulah dia rasa cukup dah. Barulah syaitan tu seronok. Barulah syaitan tu suka gelak, derah habis sehabis derah. Bila? Melainkan dibinasakan, yakni oleh syaitan akan kamu sekali-kali, yakni sama sekali. Hak tu baru dia tinggal kita. Baru dia puas hati. Baru dia seronok. Syaitan ni, selagi kita tak binasa dalam hidup ni, ikutlah dua benda ni lah. Bab binasa ni sama ada yang pertama tinggal taat, mengerjakan maksiat. Yang kedua, saat nak mati esok, sama ada kufur atau tidak kufur. Ini binasa. Binasa tadi contoh dalam bab ibadat, dia duk hasut kita tinggal ibadat. Kita tengah tidur subuh. Malam tadi tidur sayup. Tengok gambar televisi apa cerita tak tahu. Lena sungguh-sungguh tu orang bang subuh. Kan? Dengar orang bang lah subuh. Nak mangkit sembahyang subuh tu. Contoh kan. Kita berasa payah lah. Kan? Sebab kita buka kaki buat ibadat pun penyegan. Dah campur dengan penyegan campur dengan malas, campur dengan mengantuk. Kan? Jadi nak mangkit kerana nak solat subuh tu, setan dia punya pujuk kita sambung tidur lah. Contoh dia kata lagu tu. Dia duk kencing dalam telinga kita. Kan? Supaya kita tak dengar bang. Kan? Ataupun supaya kita duk ralik, sambunglah awal lagi baru pukul 6 suku.
Awal lagi pejam Ustaz. Pasal lagi celek mata pula. Tengok-tengok jam, 6.45. Dan lagi duk gelap lagi. Tengok-tengok kalender, rasa lagu 7.30 habis subuh. Tu dia 7.30 mana nak cari. Kan? Pejam-pejam pula lagi pukul 8 lah. Itu binasa. Nak faham kerti makna binasa dalam tajuk ibadat. Kan? Lah kali dia puas hati, seronok tak terkira setan. Pasal dia berjaya merosak binasakan kita. Kan? Berjaya membuat kita meninggalkan sembahyang. Ni makna dia. Selagi dia belum berjaya, selagi itulah dia tak puas hati. Setan ni. Itu tajuk bab ibadat. Tajuk bab iman dan kufur tadi. Saat nak mati esok. Kan? Hak ni kita tak nampak. Kita lah esok ni dalam keadaan waktu nazak nak mati, hampir nak mati esok. Kita lah yang akan lihat, akan nampak, yang akan tahu. Kan? Masa tu mereka bukan main sekok dua, main tak tahu banyak mana ada hurung kita. Kan? Macam-macam tipu helah, tipu daya. Supaya kita mati dalam keadaan kufur iman. Kelaku dia ni esok ni macam-macam tipu helah, bawa minuman, kan, menyamak rupa orang yang kita kasih, orang yang kita sayang. Siapa masa atas dunia hari tu? Orang yang kita sayang, orang yang kita dengar kata dia, orang yang kita turut dia kata apa kita dia kan mohong kita buat gambaran orang rupa orang tu, duk pujuk kita, kan, duk pujuk kita ikutlah supaya mengaku ada Tuhan selain daripada Allah ke, supaya keluar daripada agama Islam, kan, supaya mengaku agama yang sebenarnya agama Yahudi ke, kan, agama Kristian ke, ikutlah macam-macam. Kita saat tu dalam keadaan sangat susah nak mati ni esok, sakit payah, kan, macam-macam lah, kan, susah dengan setan duk orang kita pula. Kan? Sebab itulah kita mesti kena ada amal ibadat. Kan? Sebagai mudah-mudahannya jadi pagar. Kan? Pagar lah, seolah-olah macam pagar lah kita kena mati esok ni. Kan? Mudah-mudahan setan tu terkeluar ke tepi. Tapi dia duduk main situ lah. Kan? Kalau tidak dengan taufik hidayah rahmat daripada Allah, esok-esok ni kita tak ada lah berupaya. Tak dapatlah kita hanya sempat nak mengucap ke ataupun mati dalam keadaan beriman ke. Takut itu apa tanpa rahmat daripada Allah. Ni sehingga bila dia tahu dekat-dekat masa mana kita nak mati tu dia main setan ni esok ni, kan, sampai dia berjaya buat seseorang hamba tadi jadi kufur iman. Kan, baru dia punya seronok, kan, dapat duduk sama dengan dia dalam neraka esok-esok ni. Itu yang seronok lah tu. Kan, dia tak mau masuk neraka sekok-sekok dia setan ni. Dia nak heret kita anak Adam ni sekali dengan dia duduk dalam neraka, kekal sama macam dia, kekal dalam neraka esok ni. Dia kata setan ni dah bapak dia iblis dia, ketua dia. Baik, dia banyaklah setan ni. Kan, berbiak-biak supaya manusia agak dia pun berbiak-biak, maksud dia beranak pinak. Lepas tu kata musannif lagi lah, dan tiada jalan tiba-tiba sentosa daripada umpama ini seteru dan lalai daripadanya. Nah, lepas tu katanya al-musannif, kata Imam Ghazali lagi, dan tak ada jalan, tak ada cara, tak ada cara lain. Tiba-tibanya oleh sentosa, yakni oleh dapat selamat kita ni, tak ada jalan kita ni boleh selamat
daripada umpama ini seteru, yakni syaitan. Maknanya setiap saat, maksud dia. Nah, setiap saat. Nah, adakah kita ni boleh, kan, bolehkah kita mana-mana saat dalam 24 jam ni lah, kan, kok di mana-mana masa tu setan tidak main ganggu kita? Tak. Tu maksud tak sentosa tu. Nah, maksud tak sentosa, tak selamat ni maknanya sentiasa. Setan yang sentiasa duk ada dekat kita. Duk keluar masuk, kan? Ada hak setan bangsa duk di luar, ada setan hak masuk duk dalam hati kita, duk mohong kita, duk hasut kita, keluar masuk di setiap segenap urat-urat darah, kan, yang akhirnya seluruh urat darah tu menuju masuk ke dalam qalbi kita, kan, sanubari ataupun rohani kita. Situlah tempat duduk syaitannya. Tu. Dan lalai daripadanya, Allah berkata sentosa, dan tak ada jalan oleh lalai kita daripadanya, tu syaitan. Adakah, bolehkah kita nak terlupa ke dia? Maksudnya tak boleh, jangan lupa ke syaitan. Pasal dia musuh, supaya orang nak berperang. Masing-masing, setiap antara dua yang berperang ni, kan, masing-masing duk kira nak bunuh hang. Kalau dan kat kita, kita bunuh dia. Kalau dan kat dia, dia bunuh kita. Itulah maksud dia. Kemudian, kalau salah seorang daripada dua orang yang berperang ni, tiba-tiba dia lalai, dia duk ghalib, dia lupa ke musuh. Musuh duk endap dia, musuh tu duk endap cari kelemahan kita, kan. Kalau kita duk sentiasa, duk nanti, duk standby tunggu, payah juga dia nak main tala main kita. Ni dia tengok kita duk loi, kan, duk ghalib, kita kata ghalib, kan, lepas-lepas dia main serang kita, kan. Lepas-lepas lagi dia main tala kita. Tak boleh buat apa dah ketika tu, kan. Rosak, binasa kalau kata musuh sama-sama orang ni. Setan lagi itulah. Jangan duk lalai langsung daripada setan ni. Dan kita kena sentiasa faham apa hak duk main dalam hati kita. Contohnya lah, kan, apa yang datang duk hadir, duk terlintas dalam hati kita ni, kita mesti tahu. Dan kita mesti tahu yang datang dari, yang terlintas dalam hati kita ni, apa nama dia. Adakah datang daripada syaitan? Kalau datang daripada syaitan, jangan turut. Jangan duk turut. Hak yang disuruh buat, jangan duk turut, kan. Kalau kata yang disuruh tinggal itu, jangan tinggal. Itulah maksud dia. Kadang-kadang apa yang terlintas dalam hati kita tak faham. Sebenarnya yang datang tu puncanya datang terbit daripada syaitan. Lepas tu kita mengiyakan dia. Kita duk bilang kata, perkara ni betul, perkara ni elok, takkan ada perkara elok kalau datangnya daripada syaitan. Yang ni yang masalah kita hari ni, kan. Kita berbaik sangka dengan syaitan, kan. Baik tak ada apa, padahal kita tu tak betul dah tu. Duk kata betul di situ kita ni. Baik. Lepas tu kata musannifnya lagi, dan kamu tilik di dalam dua ayat daripada kitabillahi ta'ala. Baik, Imam Ghazali datangkan kepada kita dua ayat Al-Quran. Baik, firman Allah Ta'ala pertama ialah firman Allah Ta'ala, ayat yang pertama, alam a'had ilaikum ya bani Adam
alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah apa? Surah Yasin. Betul tak? Baik, duk baca tiap hari, tiap minggu. Tengoklah makna dia. Duk baca dah. Faham ke tak maksud dia? Tiadakah aku janjikan kepadamu, hai anak Adam, bahawa jangan kamu sembah akan syaitan, yakni jangan kamu ikut akan dia, akan syaitan. Baik, firman Allah artinya, tiadakah aku janjikan kepada kamu, hai anak Adam, adakah tidak aku telah berpesan, makna janji itu berpesan, berpesan, berwasiat kepada kamu dengan lidah Rasul aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kamu. Tu kan maknanya perintah, suruhan, pesanan Allah kepada kita ni ialah melalui baginda Nabi, baginda Rasul lah, kan? Semasa hayatnya menyampaikan perintah Allah kepada kita. Itu maksudnya. Itulah reti maksud ayat ni. Apa dia yang aku janjikan, yakni yang Allah Ta'ala pesan dekat kita, melalui lidah Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawa jangan kamu sembah akan syaitan. Apa maksud jangan kamu sembah akan syaitan? Yakni jangan kamu ikut akan dia, yakni akan syaitan. Bukankah tidak Allah Ta'ala telah memerintah kita supaya jangan duk turut setan. Iya. Sungguh Allah Ta'ala memang ada suruh perintah kita, kan? Pasal setan-setan ni musuh kita, kan? Jangan duk turut. Banyak lagi lah ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, kan? Tetapi kita pergi turut juga, kan? Apa yang kita ikut? Kita ikut perkara yang syaitan hiaskan. Benda tu nampak elok ya di sisi kita, padahal maksiat. Nampak dah? Padahal berdosa benda ni, kan? Tetapi syaitan dia dah bubuh macam-macam perhiasan. Dia mencantikkan rupa maksiat tu sehingga kita terpesona tengok akan maksiat tadi. Lalu akhirnya kita buat maksiat lah. Tu cerita dia, kan? Ikutlah maksiat kan macam-macam. Katalah maksiat ni apa dia? Dia ni mengumpat orang. Kata mengumpat dulu, kan? Seronok tak mengumpat ni? Seronok, kan? Sejam tak berasa. Tu dalil seronok tu. Kalau kata buat benda, kalau kata makan lama masa tapi tak berasa lama, padahal lama dah, itulah tanda dalil seronoknya, kan? So pada duk mengaji sejam dah, tiba-tiba habis dah, tak berasa, seronok lah tu, kan? Lagu tu maksiat ni orang yang buat maksiat apa? Seronok lah, suka. Kan? Kita kalau tak suka, kalau tak seronok satu benda, kita tak mau. Tapi kita yang menjadi mau nak buat ni, kan? Seronok.
Pasal apa? Dihiaskan oleh syaitan dengan bermacam-macam perhiasan pada diri maksiat tu, sehingga kita tergalik, alpa, lupa, seronok membuat melakukan maksiat tadi. Padahal yang tu, yang maksiat tu dosa tu, kan, mengumpat contoh tadi kan. Jadi bukankah Allah perintah dah dekat kita, kan, jangan duk menurut, kan, jangan duk terpedaya, jangan duk kena mohong dengan tipu hela, tipu daya daripada syaitan. Pas duk turut pasal apa? Pas duk kena tipu juga pasal apa? Tak tahukah kamu yang tu ialah dosa, maksiat, lepas tu duk buat juga pasal apa? Saja jahat kita je lah. Kalau kita buat maksiat ni pasal memang kita tu jahat, kita tu yang memilih, kan. Syaitan tu kita tahu dah memang jahat, tapi sebenarnya syaitan dia tak berupaya nak buat apa-apa atas kita, kan. Dia cuma mencadangkan buat benda jahat je. Syaitan ni dia buat cadangan dekat kita, hang mengumpat lah, hang ikutlah macam-macam kan benda maksiat yang ada, kan. Kemudian kita ni pula pasal apa yang tak lawan, kan, pasal apa yang duk, kan, pasal apa yang duk buat, pasal apa yang duk ikut, kan, ikut kata setan tu pasal apa? Tang tu dosa besar kita, salah kita buat maksiat. Setan nak kerja dia dah. Kalau kata setan hasut, kan, hang tengoklah benda haram tu. Tapi kalau kata dia tak mau, kalau kata kita tak mau, walaupun berasa seronok lah, tengoklah, sayang tak tengoklah, tapi kalau kita tahan juga, sabar juga, paling tengok ke lain, tak mau turut, tak ada masalah. Tapi pasal apa yang kita tak mau melawan dia, ada kita perang tu, lawan, nak turut juga, turut tu kena sembelih kat dia, tu kita kena sembelih kat setan. Tu masuk dia nak. Baik. Lepas tu bahawasanya, kerana bahawasanya ia syaitan bagi kamu ialah seteru yang amat nyata. Sesungguhnya syaitan ni ialah musuh kita yang sangat terang. Jelas setan ni ialah musuh kita, kan. Tapi macam mana yang kita boleh pergi ikut dia, kan. Macam kita lah duk keli dengan siapa-siapa, punya duk buat musuh, kan. Sampai suara dia aku tak mau dengar. Kalau kata sisih paling kot lain, bencinya, adalah musuh. Tapi yang kita dengan setan ni awak peluk rapat dengan setan, kan, padahal musuh, padahal dia duk nanti tunggu ya, nak bunuh kita, nak katak kita, tapi duk hulak tengkok situ lah, duk hulak tengkok situ lah ke setan, suruh dia melih kita. Salah macam mana, tak betul tak mana, tak betul banyaklah kita. Ni cerita tajuk setan. Bahasa Melayu panggil setan lah. Kita panggil syaitan. Marid, syaitan tu yang sangat jahat. Baik, kita berhenti dekat situlah. Kita baca sikit ya. InsyaAllah lah minggu depan kita sambung lain. Jadi kita berhenti pada kata kedua, ialah firman Allah Ta'ala ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا